Terima kasih kedua-dua Prof. Ada saudara nak bertanya ke? Okey, silakan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syed Muhammad dari Sewa Jaya juga. Nak bertanya soalan isu kecil lah. Pernah sekali saya macam dipanggil lah nak menolong orang yang kena rasuk. But basically macam mau tidur, fikir hari ni mengumpat, hari ni solat lambat. So, macam agak rasa takut nak ubat dengan orang tu. Even kita percaya ayat kursi dan 3 ke everything, tapi kita takut, rasa salah nak ubat dengan orang tu. Dan last panggil orang lain untuk ubatkan. Nak tunjuk pada Dr. Asri, bila kes misalnya kes macam kita tak yakin dengan diri kita, dengan dosa-dosa kita, dan kita nak ubat dengan orang macam mana? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mashidah daripada James Cook University Australia. InsyaAllah nak tanya 2 soalan. First, tentang keadaan di mana Muslim doctors yang terpaksa bertugas di luar negara, which is most of the patient will be non-Muslims. So boleh tak apply macam baca doa time nak merawat patient tu? And the second question is, kalau untuk keadaan di mana pesakit yang dianggap terkena buatan orang, and after jumpa doctors and Islamic bomoh, still tak boleh diubati, dan ada orang suggest suruh jumpa bomoh siang ke, which is non-Muslim punya bomoh, boleh tak diconsider tu? Which dengan niat untuk buang so-called hantu yang merasa orang tu. Itulah yang last. Tapi kalau ada sesiapa lagi yang terbuku, tak puas hati, balik malam ni tak boleh tidur, saya bagi peluang ya. Okey, silakan Dr. Nasir. Okey. Ada satu lagi soalan. Right to refuse treatment. Do we as a doctor ada hak untuk refuse merawat orang? So ini soalan yang main selalu di fikiran saya. Terutamanya dalam kes-kes yang kita tahu orang tu nak mencederakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Abdul Rahman. Saya daripada Puchong, kerja di Sabu Jaya jugalah. Sebelum ni saya ada nampak satu artikel yang injection untuk baby tak bagus, memang tak Islamik, sebab dia kata vaksin tu dia gunakan dari bahan-bahan yang kotor lah. Jadi Islam melarang guna benda-benda yang kotor untuk dimasukkan dalam badan. Jadi dia kata memang benda tu haram. Dia ada sertakan proof dia lah. Tapi saya tak faham sebab saya bukan orang medik lah. Jadi saya nak pencerahan sikit lah. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya ada satu soalan. Just kalau penyakit moden sekarang, biasa ada penyakit keturunan. Jadi penyakit tradisional pun ada juga penyakit keturunan dia kan. Jadi saya nak tanya, adakah penyakit keturunan yang tradisional ni biasanya akan orang panggil penunggu ke apa kan? Saka. Jadi adakah benda ni benar ataupun hanya psikologi manusia saja? Dan adakah ianya boleh diubati dengan psikologi ataupun apa perubatan? Saya tujukan kepada Dr. Asrullah, mungkin boleh jawab dua penanya pertama kita tentang ruqyah. Boleh tak amal tapi rasa tak cukup amalan. Lepas tu saudari tadi tanya boleh tak ruqyah non-Muslim. Kalau dah tak boleh sangat, boleh tak berkesan, boleh tak patient tu jumpa bomoh non-Muslim. Dan mungkin boleh cover sikit tentang saka. Saya ingat ada lagi 1-2 soalan tadi yang saya akan insyaAllah. Yang pertama berhubung dengan bila kita nak merawat orang yang terkena sihir. Yang pertama sebagai doktor ni pastikan dulu sihir ke tak sihir. Yang tadi kita sebut, jangan kita pergi dah orang cakap dia kena sihir, kita pun dah tak check dia sihir kan. Kita kena pasti dulu.
Ada simptom-simptom dari sihir ni, yang ni bukan majlis je lah, yang mungkin kita boleh melihat lah. Kadang-kadang dia sama je. Kadang-kadang kita boleh cuba dengan beberapa benda lah. Kita pastikan tu. Kedua, saya ingat bukan sama ada kita nak ubat sihir ataupun tidak. Terutama dalam profession yang sangat bahaya seperti ini. Kadang-kadang membabitkan nyawa orang dan seumpamanya. Kita patut berdisiplin dengan sebahagian wirid-wirid yang maksur, yang Nabi baca pagi-pagi. Istighfar kita, dan kemudian apa yang Nabi minta doa, macam bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wassami'ul alim. Dan berapa lagi yang ni kita sentiasa ada. Sama ada kita terlibat dengan perubatan itu, tapi ini hidup seorang Muslim. Jika ini semua ada, insya-Allah ini adalah dia boleh jadi prevention yang menghalang daripada ni semua. Tapi kalau kita pun memang, ada tak orang tanya kemungkinan kita pergi ubat orang sihir, sihir itu terkena pada kita? Setakat yang saya belajar tu memang ada kemungkinan lah. Dan kita pun pernah tengok lah, dia ada kemungkinan dia kena. Sebab tu syaitan ni salah satunya, dia masuk pada orang yang terlampau sedih, terlampau marah. Sebab tu ramai wanita dia kena kan, ataupun jiwa dia lemah. Tapi kadang-kadang saya ekor kita je. Saya kata pawang buaya lah. Pawang buaya dimakan oleh buaya. Banyak pun kan pergi tangkap buaya. Kita tengok tu yang orang putih pergi tangkap buaya, tak ada apa pun. Bawa tu dia ikat mulut gitu, bawa balik je kan. Tak payah bawa bawang. Hantu pun rasa dia ni tak makan zaman ni, biar kan. Kita kadang-kadang sekor kita je. Sebab tu kita nak kena pasti apa ni. Dan sihir dia biasanya lebih kuat daripada dia kena. Apabila kita kata sihir, dia ada peranan manusia. Manusia ni dia hantar syaitan kepada orang ni di atas apa-apa tujuan lah, dan terganggu orang ni. Itu sihir lah. Dia punya disiplinasi kan. Dia panggil biwasitatus syaitan, dengan perantaraan syaitan. Ada satu lagi agama juga sebut tentang masalah orang tak sihir. Dia masuk ke suatu tempat, dia lalu satu tempat dan dia terkena syaitan ataupun jin yang ada di situ. Jin tu ganggu dia. Biasanya gangguan ni membabitkan fikiran lah. Dia ganggu, dia hilang ingatan, dia hilang apa. Dan ini sangat bahaya sebab sebahagiannya bukan faktor syaitan. Sebahagiannya faktor kesihatan. Dan faktor psikologi juga. Sebab tu kita jangan kena atasi benda ni. Cumanya, kita sebagai seorang Muslim sentiasa pastikan kita baca benda-benda ni. Bukan saja untuk ubat orang, tapi kita pasti keselamatan diri kita.